Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kejap Okey. Tadi lupa nak pakai mic pula. Jelas tak suara saya? Kejap Ada bunyi kejap. Okey, bismillah. Okey tak suara? Okey tak suara saya? Ada bunyi lagi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam bunyi kipas. Sekarang bunyi lagi tak? Sekarang saya dah pakai mic dah. Ada masih bunyi lagi? Suara okey tak? Okey, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Kita bersama lagi insya-Allah dalam pembincangan berkenaan dengan solat, praktikal solat secara sempurna, bagaimana kita nak solat dalam keadaan yang baik, dalam keadaan bagus. Kerana tuan-puan, kita solat ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Aimi, waalaikumsalam. Mariah Hassan, selamat sejahtera semua. Selamat datang tuan-puan. Jadi kita membincangkan tentang solat ini tuan-puan. Solat ini adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala semasa kita solat. Jadi bagaimana tuan-puan, kalau nanti contohnya minggu depan saya ada raja muda datang di masjid. Jadi kita bersiap-siap untuk menghadap raja, untuk menghadap sultan. Kalau kita tuan-puan, sebagai manusia kita solat, kita kena merasakan seperti itu. Rasa kita menghadap raja segala raja, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekadar pakaian zahir saja kita baik, bagus, pakaian batin di dalam hati kita pun bagus juga. Dan juga kita menyempurnakan sebaik-baiknya kita solat, daripada segi rukunnya, daripada contohnya daripada takbir sampailah salam, semuanya kita lakukan dengan sempurna. Kita lakukan dengan khusyuk. Kita merasakan bahawasanya apa yang kita lakukan ini adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, raja segala raja, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Okey, jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah tuan-puan, ulama-ulama terdahulu, wali-wali Allah terdahulu, mereka ketika mana solat mereka tidak rasa apa-apa. Bahkan ada sebahagian itu tuan-puan, ketika mana kakinya sakit, sampaikan ingin dipotong kakinya. Mungkin kencing manis kan. Biasanya kencing manis kan, nak kena potong kaki. Dulu mana ada bios untuk rasa kejang sampai tak rasa sakit kaki, tak ada. Dia memang potong macam tu, dia guna gergaji. Dia potong. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doktor dia kata apa? Kaki kau ni kena potong, dia kata kepada seorang sahabat ni. Jadi sahabat ni pun kata apa? Kalau kau nak potong kaki aku, biarlah aku dalam keadaan solat. Sebab waktu aku solat, aku tak rasa apa-apa dah. Bila dia angkat takbir tuan-puan, angkat takbir sahaja Allahu Akbar, kemudian dipotong kakinya, sampai habis selesai dia solat, dia tanya kepada doktor tu, dah potong ke belum? Dah potong dah. Sampai dia tak rasa pun kesakitan ketika potong kakinya itu tuan-puan. Kerana apa? Ada kemanisan iman, kemanisan solat. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga perasaannya itu hanyalah kepada Allah, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh tuan-puan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Ustaz maaf nak minta rekod video ngaji fiqh ni boleh ke? Jadi insya-Allah saya belum lagi upload. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan upload. Cuba sebab dia punya file dia besar sikit. Kalau dalam TikTok ni tuan-puan, bila rakaman dia nak download dia lama. Ambil masa lama. Kadang sampai 700 MB dan sebagainya. Sebab kerja. Alhamdulillah. Nanti insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan upload insyaAllah. Jadi kalau sambil-sambil tu tuan-puan yang mana ada kesempatan, yang mungkin yang tak kerja, boleh kita ambil kesempatan ni tuan-puan untuk kita belajar. Kadang-kadang kalau rakaman tu kita malas nak tengok balik. Jadi kalau sebaik-baiknya lah, nanti kalau ada kesempatan yang mana yang kerja dan sebagainya, insyaAllah saya akan cuba upload dan masukkan di dalam YT insyaAllah. Boleh sama-sama? Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta tolong pada tuan-puan sama-sama insyaAllah bantu tap screen, bantu share supaya ramai lagi dapat manfaat daripada kita insyaAllah berkenaan dengan solat, berkenaan dengan fiqh solat. Mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Boleh insyaAllah sama-sama untuk bantu tap screen, bantu share kepada rakan masing-masing. Mudah-mudahan mereka semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Boleh sedia insyaAllah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pengajian lepas kita telah membahaskan berkenaan dengan rukuk. Okey? Cuma belum habis lagi pembahasannya itu. Jadi rukuk ini tuan-puan, di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kamu. Waf'alul khaira, dan buatlah segala kebaikan. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu semua berjaya. Jadi tuan-puan, kita nak dapat kejayaan itu tuan-puan, kenalah kita solat. Kita mengabdikan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah. Bukan hanya ibadah itu tuan-puan, kita solat, mengaji, tidak. Ibadah itu semua perkara yang kita lakukan, niat kerana Allah, itu dikira ibadah. Contoh kalau tuan-puan hari ni ada yang kerja kan, ada yang kerja ataupun kemas rumah, yang suri rumah, kemas rumah, masak sekarang dan sebagainya. Jadi kita buat apa saja pekerjaan kita kerana Allah, itu dapat pahala. Sebab itulah disebutkan innamal a'malu binniyat. Hanya segala amalan itu bermula dengan niat. Kalau niat kita baik, niat kita bagus, kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah indahnya agama. Bila kita buat kebaikan tuan-puan, walaupun kita nampak kebaikan itu kecil sahaja, tapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita niat dengan niat yang solehah. Jadi saya ngajak pada tuan-puan yang mana hadir dalam live ini, insya-Allah sama-sama kita niat dengan niat yang solehah, niat untuk menuntut ilmu agama, niat untuk menghilangkan diri daripada kejahilan, untuk menimba ilmu, untuk apa lagi? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat seperti para salafus soleh. Selalu kita niat, ya Allah, aku berniat seperti mana ulama-ulama terdahulu mereka niatkan untuk menimba ilmu agama. Okey? Jadi mudah-mudahan semua kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki para malaikat. Sayyahina hilaqadz zikir, yang mana para malaikat itu mencari-cari halaqah-halaqah zikir, mencari-cari halaqah-halaqah ilmu. Bila mereka dapat halaqah zikir tersebut, mereka jumpa halaqah zikir, mereka panggil sahabat-sahabat yang lain, panggil teman-teman malaikat yang lain, sampailah mereka berhimpun sehingga langit. Mereka berhimpun, sangat banyak malaikat ini tuan-puan. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menimba ilmu agama ini tuan-puan, pahala dia sangat besar dan dia ditemani dengan para malaikat. Boleh? InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi semua ini adalah taufik daripada Allah. Allah memberikan kita taufik dengan kita diberikan kefahaman dalam agama. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berilah kefahaman dalam agama. Kalau doa untuk diri kita, Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, berilah kefahaman kepada aku dalam agama. Jadi tuan-puan, tidak ada perkara yang paling besar melebihi daripada
mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-puan? Insya-Allah boleh sama-sama kita mempelajari niat dengan niat yang salihah, niat dengan niat yang baik. Jadi kalau seseorang itu walaupun kita nampak zahirnya dia buat amal soleh, tapi niat dia bukan niat kerana Allah, maka amalannya itu ditolak. Sedih. Kalau kita hari ni tuan-puan, kita solat kerana apa? Kerana orang tengok, kerana kita nak orang sanjung dan sebagainya. Kita nak sedekah tu, sedekah tunjuk pada orang, aku ni sedekah RM100, aku ni sedekah RM1,000, kan? Ada sampai di sosial media dia pamerkan dengan niat untuk riak dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang mana sia-sia. Kita tak nak kalau amalan yang kita lakukan itu sia-sia. Kita nak amalan itu tuan-puan dianggap dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Insya-Allah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini kita sambung pada pengajian rukuk. Jadi rukuk ni tuan-puan, rukuk maksudnya tadi rukuk menundukkan badan. Menundukkan badan daripada berdiri kita rukuk. Rukuk itu tuan-puan, kita kena baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dalam riwayat yang lain subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi sahaja. Tak ada wa bihamdi. Okey? Jadi yang paling kurang kita baca satu kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh juga yang paling utama iaitu 3 kali. 3 kali kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh? Jelas? Tapi boleh juga tak? Boleh tak ustaz saya baca lebih daripada 3 kali? Boleh kalau kita solat sendirian. Ataupun imam, ataupun kita jadi imam yang mana makmumnya semuanya makmum yang redha kita baca panjang. Contoh mungkin di sekolah, di tahfiz contohnya, memang pelajar-pelajarnya itu sahaja kan, pelajarnya 30 orang je. Dan mereka pun redha kalau imam baca panjang. Contohnya dibaca imam sepatutnya baca subhana rabbil azimi 3 kali je. Tapi imam baca sampai 7 kali, 10 kali, 11 kali. Boleh tak baca lebih daripada 3 kali? Boleh kalau solat sendirian ataupun solat jadi imam yang mana makmum yang lain redha dengan bacaan panjang imam. Okey? Tapi kalau tidak redha, contohnya imam dia jadi imam di surau ataupun masjid yang mana orang-orang jemaah itu tak redha pun imam itu baca panjang, maka tidak boleh imam baca panjang melebihi 3 kali. Okey? Jelas di sini. Jadi tuan-puan, contohnya kalau nak solat sendirian tu boleh kita baca lebih daripada 3 kali. Contohnya kita nak panjangkan rukuk kita bacalah subhana rabbil azim wa bihamdi 7 kali, 10 kali, 11 kali dan sebagainya. Okey, sebab itulah kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW ketika solat, beliau apa? Ketika solat malam, beliau rukuk itu hampir sama dengan beliau berdiri. Waktu beliau berdiri, Nabi SAW solat membaca surah Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Imran panjang. Surah-surah yang panjang. Terima kasih yang bergift. Surah-surah yang panjang. Lepas tu, bila Nabi SAW rukuk, kadar panjangnya itu seperti mana Nabi SAW berdiri. Maksudnya lama Nabi rukuk. Kemudian i'tidal pun panjangnya lebih kurang macam Nabi SAW rukuk. Sujud pun sama juga. Maksudnya di sini tuan-puan, bila mana kita solat sendiri, kita boleh baca panjang. Terima kasih yang bagi gift veteran, semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezekinya insya-Allah. Okey, boleh tuan-puan? Jadi maksudnya di sini bila kita solat sendirian, boleh untuk kita panjangkan rukuk, boleh kita panjangkan i'tidal, boleh kita panjangkan sujud. Tak semestinya kena baca 3 kali sahaja waktu rukuk, waktu i'tidal. Okey? Boleh jelas? Jadi dalam riwayat yang lain ada juga zikir-zikir yang kita boleh baca selain daripada subhana rabbil azim wa bihamdi. Contohnya ada dalam zikir yang panjang sedikit, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh. Ni doa panjang sikitlah.
zikir yang panjang sikit, boleh kita amalkan. Jadi siapa yang nak zikir ni boleh minta kepada saya nanti insya-Allah. Adapun ada lain, menambahkan juga bacaan yang lain. Contohnya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Panjang. Panjang zikir yang dibaca. Boleh kita baca zikir-zikir yang panjang ataupun zikir-zikir yang kita tahu pun boleh juga kita baca ketika rukuk. Itu bagi solat sendirian. Okey, jelas ya tuan-puan? Terima kasih bagi semoga dimurahkan rezeki. Boleh jelas? Alhamdulillah. Okey, dan juga pembahasan kita yang lepas sebelum ni tuan-puan berkenaan dengan rukuk. Bila kita rukuk mestilah apa? Belakang kita ni sama. Tidak bengkok, sama. Dan kepala jangan sampai tunduk berlebihan. Kan ada sebagian tu bila rukuk dia tengok ke bawah kan. Itu tidak sunnah lah. Kita kena apa? Ratakan. Kepala lurus. Yang mata kita ni tuan-puan menghadap ke tempat sujud. Boleh? Jelas ya tuan-puan? Jangan pula kita tunduk terlebih dan sebagainya. Kalau tunduk terlebih jadi makruh pula. Boleh? Jadi kena sama. Meratakan badan kita. Itu yang paling afdal. Yang paling afdal, yang paling sempurna. Dan juga kalau lelaki tuan-puan, bila mana rukuk, dia punya tangan itu jangan rapatkan ke perut. Biasa kita jangan rapat ke perut. Kena renggangkan. Okey? Renggangkan daripada perut. Jangan sampai merapat ke perut. Dan juga tapak jari kita tuan-puan, mestilah kena di lutut ni. Kalau tak letak lutut boleh tak Ustaz? Boleh. Tapi yang paling afdal, tapak tangan kita letakkan di apa? Di lutut. Okey? Jelas? Faham tak tuan-puan? Dan juga kita kena renggangkan sedikit jari-jari kita. Renggangkan dan menghadap ke kiblat. Jangan ke sini pula, menghadap ke kiblat. Macam tu. Menghadap ke kiblat. Boleh faham? Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada soalan, ada yang kurang faham boleh tanya di ruang komen insya-Allah. Boleh sama-sama kita baiki solat kita jadi lebih baik, jadi lebih sempurna insya-Allah. Kita ni menghadap Tuhan, menghadap Allah, perlulah pada kebaikan ataupun solat yang lebih sempurna. Boleh insya-Allah. Kalau boleh kita pakat-pakat insya-Allah, pakat-pakat share, boleh tap-tap screen insya-Allah. Sama-sama kita beri manfaat kepada orang lain. Dengan sebab kita tuan-puan, kita sebarkan kebaikan, orang lain masuk dalam live ini, mudah-mudahan kita semua dapat saham akhirat insya-Allah. Terima kasih yang bagi, semoga diberkahkan rezeki insya-Allah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi Puan Su. Okey, selamat datang tuan-puan. Terima kasih semua yang hadir dalam live ini insya-Allah. Kalau apa-apa soalan, ada yang kurang faham boleh tanya di ruang komen insya-Allah. Okey, kita santai-santai je. Kalau yang kurang faham boleh tanya. Itu bagi lelaki ya tuan-puan. Kena renggangkan tangan dengan perut. Tak boleh dirapatkan. Berbeza dengan perempuan. Bila perempuan boleh dirapatkan. Boleh dirapatkan. Seperti yang kita tunjuk kemarin. Berkenaan dengan posisi orang yang solat. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian ketika kita rukuk, kita boleh doa juga. Doa apa-apa sahaja yang kita hajatkan. Doa sama ada doa dunia ataupun akhirat. Cuma kalau doa itu tuan-puan, bila kita rukuk, kalau nak doa dalam bahasa Melayu, mesti doa dalam hati. Tak boleh kita zahirkan. Kalau nak doa yang bahasa Arab boleh dizahirkan, boleh bercakap. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau nak doa dalam doa bahasa Melayu, contohnya ya Allah, berilah aku zuriat yang solehah. Tak boleh kita sebut. Kalau tak, batal solat kita. Mesti kena di dalam hati. Okey? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey, kemudian kita pergi ke seterusnya berkenaan dengan syarat-syarat rukuk. Ni rukuk pun tuan-puan, ada syarat-syarat dia. Kalau tak sempurna syarat-syarat di dalam rukuk, maka solat kita tidak sah. Okey? Mesti kena sempurnakan. Setiap rukun itu tuan-puan ada syarat-syarat dia. Okey? Ada syarat-syarat dia insya-Allah. Okey. Boleh sama-sama insya-Allah ikuti pengajian kita. Apakah syarat-syarat di dalam rukuk? Syarat-syarat di dalam rukuk apa tuan-puan?
Cuba perhatikan di sini, ada berapa syarat-syarat rukuk? Ada 4. Ulangi sekali, ada berapa syarat rukuk? Ada 4 perkara. Okey, apa dia syarat yang pertama? Iaitu sah rukun yang sebelumnya. Iaitu sah rukun membaca Al-Fatihah dan qiyam. Jadi tuan-puan, bila mana kita nak rukuk, mestilah Fatihah kita dan niat dan sebagainya mestilah sempurna, mestilah sah. Contoh, kalau tuan-puan tak baca Fatihah lagi, terus nak rukuk, tak boleh, batal solat. Sebab kita tak sempurnakan rukun yang sebelum daripada rukuk. Okey, jelas ya tuan-puan? Maksudnya di sini mestilah rukun yang sebelum daripada rukuk itu telah sempurna. Kalau kita tak baca Fatihah, contoh, ataupun Fatihah kita tak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahu akbar. Tak habis lagi baca Fatihah. Jadi tidak sah. Terima kasih bagi gift, semoga dimurahkan rezeki insya-Allah. Masya-Allah, bagi kucing. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh sama-sama? Jadi di sini kalau kita nak rukuk, mestilah baca Fatihah kita dah sempurna, dah habis. Ataupun tak cukup syarat Fatihah yang kita pernah sebutkan sebelum ni. Contohnya, kita tak sebut satu huruf daripada surah Fatihah. Contohnya apa? Alhamdulillahirabbilalamin. Huruf nun tak ada. Alami. Jadi kita dah buang satu huruf. Maka Fatihah kita batal. Jadi kalau kita rukuk dengan sengaja tanpa menyempurnakan Fatihah, maka solat kita batal. Terima kasih yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi tadi apa tuan-puan? Maksudnya kalau kita nak rukuk, mestilah sebelumnya itu telah sempurna. Makan aiskrim lah. Masya Allah. Bagi aiskrim hilang dahaga. Tapi tak boleh rasa pula aiskrim tu. Okay, Masya Allah. Terima kasih semua. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi, bila mana kita nak rukuk, mestilah rukun yang sebelum tu telah sempurna. Ataupun contohnya, kita apa tuan-puan? Kita tak baca satu ayat. Alhamdulillahirabbilalamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita rukuk. Maka rukuk kita tidak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab Al-Fatihah belum sempurna. Okey, jelas Tapi contohnya kita terlupa. Terlupa kan? Tengah Alhamdulillahirabbilalamin. Allahu akbar. Terlupa terus rukuk. Maka wajib kita kembali balik, berdiri dan sempurnakan bacaan Fatihah. Itu kita terlupa, ingatkan dah baca habis lah. Rupanya belum lagi baca habis. Dia baru baca setengah ayat, terus rukuk. Dia kena kembali balik, berdiri. Okey? Ataupun tuan-puan yang mungkin terlupa nak baca Fatihah kan, tak baca langsung kan. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Sampailah wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Lupa langsung baca Fatihah. Bila waktu rukuk, tadi aku tak baca Fatihah lah. Maka kena kembali balik, berdiri. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Masya-Allah. Kalau ikut imam, dia dah rukuk rakaat kedua, makmum belum habis baca. Okey, ada soalan yang bagus daripada Puan Liana. Okey, di sini tuan-puan, contoh kalau kita ikut imam, kita sebagai makmum ikut imam. Jadi imam ni tuan-puan, ada sebahagian imam dia baca laju. Kita baru nak baca Fatihah, dia dah, contohnya dia baca surah pendek ke, ataupun dia baca laju lah. Senang, baca laju. Kemudian, imam rukuk. Jadi kita ni makmum tuan-puan, kita nak habiskan Fatihah ataupun rukuk terus. Siapa yang tahu ni? Ni Masya Allah ni, dalam live ni semuanya mungkin alim-alim, Masya Allah. Boleh jawab tak? Jawab persoalan Liana ni. Apa pendapat tuan-puan? Kalau kita sebagai makmum, imam baca laju. Okey, kemudian imam rukuk. Kita tak sempat lagi baca Fatihah, habis Fatihah ni. Alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imam, Allahu akbar. Jadi kita nak apa ni? Nak habiskan Fatihah ke terus ikut imam? Lag ke? Suara saya lag ke? Nak terus rukuk ikut imam ataupun kita habiskan baca Fatihah? Boleh tuan-puan? Ada yang kata habiskan, ada yang kata rukuk ikut imam. Yang lain macam mana? Nak ikut rukuk ikut imam ke ataupun habiskan bacaan?
Macam mana ni? Kita nak buat apa ni? Imam dah rukuk dah. Kita tak habis lagi baca Fatihah. Terus rukuk ikut imam. Okey. Jadi sini jawapannya apa? Jawapannya tepat. Kebanyakan kita salah tadi. Bukan ikut imam. Kena habiskan baca Fatihah. Jadi bila kita nak terus ikut imam, kalau kita makmum masbuk. Tadi persoalannya makmum yang bukan masbuk, muafiq. Yang kena ikut terus imam tu kalau makmum masbuk. Terima kasih bagi gift, bagi ketupat, masya-Allah. Jadi di sini kalau kita makmum masbuk. Masbuk tu apa? Masbuk itu makmum yang tidak boleh ikut sempurna baca Fatihah. Maksudnya dia tak sempat baca Fatihah dengan imam. Imam dah separuh jalan dah. Dia baru nak masuk. Itu yang maksudnya makmum masbuk. Bila dia angkat takbir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam terus rukuk. Tapi yang tadi persoalannya tuan-puan, makmum itu dia memang dah sempat lah sekali dengan imam angkat takbir, dia pun angkat takbir. Cumanya bezanya tuan-puan sebab imam ni baca laju sangat. Kalau imam tu tak baca laju, dia sempat je baca Fatihah. Jadi maknanya di sini tuan-puan, kenapa? Kita kena habiskan baca Fatihah. Jadi ramai yang masih keliru lagi. Tak apa, kita masih belajar. Jadi lepas ni tuan-puan, kalau imam rukuk, imam baca laju, contohnya tadi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, waladdallin, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar. Ataupun Yasin, Allahu akbar. Kita baru nak bismillahirrahmanirrahim. Imam laju je. Ni nak solat tarawih, biasa solat tarawih kan. Makmum pula nak suruh imam cepat, kan cepat betul macam F1. Jadi ni kita nak buat macam ni tuan-puan. Biarkan imam rukuk, kita terus habiskan baca Fatihah. Boleh jelas? Ini sebab apa? Sebab apa kita kena habiskan? Sebab kita ni makmum muafiq. Kita sebenarnya boleh baca Fatihah sampai habis. Cumanya imam ni dibaca laju je. Kalau imam tu baca perlahan, boleh je sempat kita habiskan. Ini berbeza dengan orang yang masbuk. Ustaz pun imam juga ya. Saya pun imam juga. Tapi saya tak laju sangat lah, insya-Allah. Kalau imam dah sujud, kita belum habis Fatihah. Nanti kita bahaskan. Puan Ummu Syafi'i. Okey, jelas tak sampai sini tadi? Jelas tak di antara makmum masbuk dengan muafiq tadi? Maksudnya, kalau kita memang sekali dengan imam solat. Jadi imam tu pun kita tak sempat baca Fatihah sebab imam baca laju, maka kita perlu habiskan baca Fatihah. Tak perlu pun ikut imam. Sebab apa? Kita makmum muafiq. Kalau imam tak baca panjang, kita sempat baca dengan imam. Maka di sini kita makmum muafiq, wajib kita habiskan baca Fatihah. Tak boleh kita baca separuh je. Berbeza dengan makmum masbuk. Masbuk tadi imam tengah solat, kita datang lambat. Datang. Imam dah solat dah, ya. Dah solat kat surau. Kita pun kejar lari. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Lepas tu imam pun rukuk. Allahu akbar. Sekarang ni kita jadi makmum masbuk. Makmum yang tak sempat baca Fatihah sekali dengan imam, maka kita pun baki solat tu tak perlu kita baca dah Fatihah, terus rukuk. Terus rukuk. Okey? Sekejap saya nak tengok. Fatihah wajib dalam solat. Kalau tak baca, apa yang jadi? Jadi tak batal solat. Okey, apa tadi? Allahumma salli. Saya tengok. Imam baca Fatihah tak betul mengubah ayat macam mana? Imam baca Fatihah tak betul mengubah ayat. Jadi kalau imam baca tak betul, kita tahu. Itu adalah perkara yang salah, boleh membatalkan solat. Kita mufaraqah dengan imam. Niat mufaraqah. Apa maksudnya mufaraqah? Niat berpisah dengan imam. Kita seolah-olah tak ikut imam dah. Solat sendiri. Okey? Ni tadi ada soalan Ummu Syafi'i. Kita pindah pada soalan di sini pula. Ustaz, kalau perasan tak baca Fatihah, kita dah duduk, kena tambah rakaat ke macam mana? Ni macam ni, korang tuan-puan faham tak? Kalau perasan tak baca Fatihah, kita dah duduk, kena tambah rakaat ke macam mana? Kalau perasan tak baca Fatihah, contoh tadi, sebenarnya kita dah bahaskan sebelum ni. Contoh tuan-puan, kita dah waktu berdiri dah.
bila berdiri, kita lupa baca Fatihah, betul tak? Kemudian kita dah duduk. Maksudnya dah duduk ni apa? Dah mungkin duduk di antara dua sujud kan? Duduk di antara dua sujud. Jadi Allahu Akbar. Contoh kita baca apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Kemudian tak baca Fatihah, terus rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu tengah duduk di antara dua sujud tu, ingat, aku tadi tak baca Fatihah kan? Nak buat macam mana ni? Kena kembali balik ke berdiri. Berdiri balik, baca Fatihah. Dia kena kembali balik. Sebab apa? Sebab yang tadi tu semua, lepas daripada berdiri, rukuk, sujud, semua tak dianggap. Sebab kita tak baca Fatihah dulu. Kena patah balik. Tu siapa ingat lagi pembahasan kita yang lepas. Kalau kita terlupa baca Fatihah, kemudian kita teringat pada rukun-rukun yang lain, maka kita perlu kembali balik ke tempat asal. Terima kasih bagi Askira, masya-Allah, hilang dahaga sikit. Nampak saya penat sikit. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, kalau kita teringat pada rukun yang lain, kena kembali balik ke tempat asal. Okey. Macam tu maksudnya. Sekejap ya. Ustaz ragu tak baca Fatihah macam mana? Kalau ragu-ragu, Nenek Syarifah, kita pernah tak? Contoh kita baca Fatihah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi dah baca Fatihah ke belum Rasa dah baca Fatihah ke belum? Kalau ragu-ragu macam tu tuan-puan, kena baca Fatihah balik. Walaupun kita hakikatnya dah baca, tapi kalau ada perasaan dah baca ke belum, maka kita ambil yang yakin. Maksudnya belum baca lagi. Okey? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey. InsyaAllah. Ada soalan lain? Haram batalkan Ustaz, kembali balik dan teruskan. Ya, betul. Jangan kita batalkan. Bila kita, contohnya kita teringat tak baca Fatihah tadi, terus kembali balik ke berdiri. Tak perlu kita batalkan. Okey? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak pergi raup ni, gurau-gurau je Ustaz. Silakan. Apa yang guraunya tadi? Okey. Boleh jelaskan tuan-puan? Ada soalan lain? Jelas tak di pembahasan saya? Ada yang kurang faham tak tentang soalan yang diberikan tadi? Jawapan yang saya berikan tadi ada yang kurang faham? Ke semua faham? Jelas? Alhamdulillah. Jangan malu-malu tuan-puan. Kalau ada soalan, ada yang kurang faham, kita tanya insya-Allah. Okay, sama-sama kalau ada yang kurang faham, boleh tanya insya-Allah. Okey? Boleh Salam Ustaz, kalau terlantar nak solat, ada sumber air tak nak susahkan orang, boleh sengaja tayamum? Sekejap Salam Ustaz, kalau terlantar nak solat, ada sumber air tak nak susahkan orang, boleh sengaja tayamum? Dia kena minta juga. Tak boleh kita nak jaga hati orang, tak nak susahkan, ambil air dan sebagainya. Kena minta tolong dia. Kalau boleh, bagi upah pun tak apa. Sebab kalau ada air tu, kena minta air dulu. Jangan terus pergi ke tayamum. Mesti kena minta air dulu. Kita wuduk dahulu. Tak boleh kita terus tayamum. Syarat tayamum mesti tak ada air. Sedangkan sekarang ni kita ada air. Cuma kita malu nak minta orang. Tak boleh lah. Kena cuba. Sebab kita nak solat kan. Kita minta orang supaya ambilkan air dahulu. Contoh kalau nak suruh dia wuduk kan, kita pun boleh. Kalau tak mampu kan, terlantar dekat hospital, nak bergerak tak boleh kan. Jadi orang pun tolong ambilkan wuduk untuk kita. Boleh. Jadi kita niat orang itu tolong ambil wuduk untuk kita. Jadi solat ni tuan-puan kena dilakukan walaupun apa cara sekalipun. Okey? Sekejap Maaf, lag. Sekejap tadi terkeluar saya sekejap. Ya, saya terkeluar tadi. Sekejap jelas Ada lain? Spray air. Masalah spray air. Spray air pun boleh kita spraykan. Tapi dengan syarat air tu mengalir. Tak boleh kita spray sikit terus kita sapu.
Kalau basuh muka ni tuan-puan, basuh muka, tangan, kaki itu kena membasuh. Tak boleh menyapu. Maksud membasuh tu apa? Mesti air mengalir. Air mengalir baru kita boleh basuh. Tapi kalau kepala boleh sapu saja, letak sikit air terus lap. Boleh. Tapi kalau muka, tangan, kaki mesti membasuh. Tak boleh sekadar tidak mengalir saja. Okey, alhamdulillah. Lag sikit tadi. Ya betul, saya kata keluar tadi. Okey, boleh tuan-puan jelas? Syarat rukuk yang pertama mesti apa? Mesti sah rukun yang sebelumnya. Macam tadi kita nak sebelum rukuk apa? Kita kena baca Fatihah, kena berdiri. Mesti kena buat semua tu dulu baru boleh rukuk. Kalau terus rukuk tanpa adanya rukun sebelum tu tidak sah. Sebab itulah dalam rukun solat dia ada tertib. Ada tertib macam rukun wuduk ada tertib kan. Dia mesti apa? Kena buat baca Fatihah dulu baru rukuk, baru i'tidal, baru sujud. Tak boleh kita terus langkah nak sujud dululah, lepas tu kita buat rukuk, lepas tu kita duduk tahiyat akhir. Tak boleh. Kena tertib ikut turutan. Macam wuduk lah. Tak boleh kita terus basuh tangan. Lepas tu kita basuh kaki, kepala, basuh muka. Tak boleh. Mesti kena tertib. Ditertib di antara semua basuhan. Okey. Kita sebagai sampai air mengalir dulu baru mengatakan air, betul. Tertib, alhamdulillah, insya-Allah. Okey. Boleh jelas jadi di sini solat mesti kena ada tertib. Kita kena buat satu. Tak boleh kita dahulukan ni yang mana, kena kedepankan. Mesti kena ikut satu per satu. Ustaz, ayat waqur rabbi a'udzubika min hamazati syaitan sampai habis boleh jadi surah selepas Fatihah kan? Boleh jadi surah boleh. Sebab itu ayat Al-Quran. Waqur rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Itu di antara ayat Al-Quran. Tak silap saya di surah Al-Mu'minun. Boleh juga kita baca satu ayat itu selepas surah Fatihah. Yang mana baca bacaan yang dia adalah surah-surah dalam Quran. Ayat-ayat dalam Quran boleh kita baca. Contoh macam baca ayat kursi. Ayat kursi pun daripada Quran juga. Bukan ayat kursi itu zikir saja. Itu adalah ayat Quran. Jadi kita boleh baca. Contohnya lepas baca waladdallin, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Boleh. Sebab apa? Ayat kursi itu adalah ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi boleh kita baca apa-apa surah, apa-apa ayat dalam Quran. Okey. Tertib ikut satu persatu. Ya betul, Puan Fatimah Ismail. Okey, surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Ya betul. Okey, boleh tuan-puan? Jelas? Ada soalan tak? Kita baru bahas syarat yang pertama. Syarat rukun yang pertama apa tuan-puan? Kita ulang balik apa tadi? Kena sah rukun yang sebelumnya. Sebab apa rukun sebelumnya kena sah? Sebab kena ikut tertib. Sama juga nanti macam i'tidal, sujud. I'tidal, syarat sah i'tidal macam mana? Kena sebelum rukuk i'tidal itu pun kena sah juga. Rukuk kena sah. Kalau rukuk tak sah macam mana kita nak i'tidal? Mesti kena rukun sebelumnya tu semua sah. Okey? Ustaz, dari rakaat pertama hingga akhir rakaat baca Fatihah sahaja tanpa baca surah boleh? Boleh, jawapannya boleh. Jadi soalan daripada Eriras ni. Siapa yang baca Fatihah tapi tak baca surah? Contoh Bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Macam kat Indon pula kan. Baca laju sangat Bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Ini ringkas lah, saya baca ringkas. Bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Terus rukuk. Tak baca surah pun. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi kurang pahala lah sebab kita tak baca surah. Sunatnya kita baca surah selepas baca Fatihah. Okey? Sebab baca Fatihah kita baca surah. Yang kedua pula kita baca surah juga. Cuma kalau solat 4 rakaat tu 2 rakaat baca surah, 2 rakaat lagi tak baca surah. Sunnahnya pada 2 rakaat yang pertama sahaja. Itu bagi solat yang 4 rakaat. Tapi kalau solat yang 2 rakaat, 2 rakaat itu disunahkan untuk baca surah. Okey, boleh jelas? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey. Kena sah rukun sebelumnya, betul.
Tapi kurang pahala. Ya, betul lah. Puan Nur Azimah Iman. Terima kasih tolong jawab. Okey. Boleh jelas ya tuan-puan? Syarat yang pertama, syarat rukuk yang pertama adalah sah rukun yang sebelumnya. Iaitu rukun yang sebelumnya apa? Baca Fatihah, qiyam, berdiri. Tak boleh kita duduk. Kalau kita mampu nak solat fardu, tak boleh kita duduk. Tapi kalau solat sunat, solat sunat, contoh tuan-puan nak solat duha ataupun solat witir, solat tahajud. Ustaz, boleh tak saya solat tahajud duduk? Boleh, silakan. Ustaz, boleh tak saya solat duha duduk? Boleh, silakan. Kenapa boleh pula? Sebab berdiri itu adalah rukun bagi solat fardu sahaja. Tapi kalau solat sunat, tidak wajib. Boleh? Tidak wajib solat sunat berdiri. Duduk boleh juga. Cuma pahala kurang. Tu je, pahala kurang. Contoh macam berdiri dapat 100 pahala. Bila kita duduk, dapat 50 pahala. Kurang sikit pahalanya. Sebab kita duduk. Okey? Boleh tuan-puan jelas? Jadi kalau kita nak solat sunat kan, kita rasa berat je. Aku nak solat duha ni, tapi rasa berat pula. Sebab nak berdiri kan. Jadi boleh tak aku duduk? Boleh. Nak duduk. Daripada tak solat langsung, baik kita solat duduk daripada tak solat langsung. Okey? Puan Nur Azimah, Ustaz memang susah nak khusyuk dalam solat. Tambah-tambah tak faham makna bacaan kan, Ustaz. Macam mana nak buat ni? Okey, jadi macam nak buat? Sebab itulah kita kena faham makna. Paling kurang faham makna. Jadi memang khusyuk tu memang susah. Sebab itulah tuan-puan, kita buat apa yang boleh, apa yang mampu kita. Kalau tak boleh khusyuk semua, jangan tinggal semua. Jadi contoh kalau sekarang ni tuan-puan, kita solat Allahu Akbar. Tadi aku belum lagi angkat baju dekat ampayan. Ataupun aku belum masak lagi ni. Kita fikir macam-macam. Jadi kita cuba ingatkan balik. Aku ni tengah solat ni, tak boleh kita jangan fikir lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi cuba lawan insya-Allah. Jadi kalau kita cuba lawan, insya-Allah kita sedikit-sedikit kita akan lebih khusyuk. Dan juga sebelum daripada solat, kita cuba baca doa-doa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baca qul a'udzu birabbin nas. Okey. Ataupun dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia suruh kita apa? Sebelum solat kita berbicara dengan diri kita dulu. Kita kata, wahai nafsu yang jahat, kenapa engkau ketika menghadap Tuhan sekalian alam ni engkau tak khusyuk, engkau lalai dan sebagainya. Kita marah diri kita. Tidakkah engkau malu? Engkau kalau menghadap sultan pun engkau akan beradab. Bagaimana sekarang ni engkau menghadap Tuhan, engkau tidak beradab dengan Tuhan. Jadi kita berbicara dengan diri kita, kita beritahu diri kita. Jangan sampai kita leka, jangan sampai kita lalai. Jadi itu di antara ubat lah insya-Allah. Dan sebelumnya kita banyakkan zikir sebelum solat supaya kita ingat Allah sebelum daripada solat. Jangan pula kita sebelum daripada solat kita buat perkara yang lain, main handphone dan sebagainya. Nanti bila solat kita akan masuk perkara yang kita ingat itu insya-Allah. Okey? Peratus banyak orang solat atas kerusi, kebanyakan boleh berjalan seperti biasa, boleh ke Ustaz? Jadi itulah yang kesalahan yang ramai orang buat. Dia mampu untuk berdiri tapi terus duduk. Tak boleh. Sepatutnya mestilah berdiri dulu. Bila tak mampu, baru boleh duduk. Tapi ada sebahagian tuan-puan tak dinafikan. Sebahagian yang bila berjalan dia boleh. Tapi dia bila nak berdiri tu, dia tak boleh lama. Dia tak boleh lama. Dia kena duduk. Jadi itu tuan-puan, bagi orang tersebut, bila dia boleh berdiri sekejap, biar dia berdiri sekejap dulu, baru duduk. Ataupun kadang-kadang berdiri sekejap je, dia tak boleh dah. Itu boleh duduk terus, tak jadi masalah. Jadi yang ini mungkin sebahagian kita tak nafikan. Boleh jadi juga bila dia berjalan dia boleh. Tapi bila berdiri dia tak mampu. Itu terserah kepada orang tersebutlah. Dia tahu keadaan dia bagaimana. Okey? Ya betul Ustaz, kita kena lawan, jangan ingat apa-apa sebab kita sedang berbicara dengan Allah. Ya betul. Jadi tuan-puan kita kena rasalah macam tu. Kadang kita tak ada perasaan, kita tak tahu pun kita ni tengah menghadap siapa ni. Kita tengah solat ni menghadap siapa. Kalau kita ada perasaan macam tu tuan-puan, kita sedar. Kita sedar diri kita sekarang ni menghadap Allah, maka muraqabah.
sehingga kita rasa Allah melihat kita, kita akan berubah. Solat kita akan lebih khusyuk, insya-Allah. Okey. Di antaranya kena tahulah tentang makna-makna di dalam solat. Tu kena tahu supaya kita jadi lebih khusyuk. Okey, boleh tuan-puan? Jelas? Alhamdulillah. Okey. Kalau kita tak lawan, takut jadi haram dan batalkan solat. Batal tu tidaklah, haram pun tidak. Cuma kurang pahala. Bila contohnya tuan-puan, bila kita solat khusyuk dengan orang yang tak solat khusyuk, bila orang solat khusyuk tu pahalanya lebih. Contoh kalau kita solat kan, contoh Makkah 100. Allahu Akbar, kita tak khusyuk kan. Kali pertama, jadi 95. Lepas tu, tak khusyuk lagi, jadi 90, 80, sehingga kan, mungkin solat kita tak ada pahala sebab kita tak khusyuk daripada awal sampai akhir. Sebab itulah kita kena khusyuk supaya dapat pahala. Okay? Dapat pahala solat tersebut. Kerana Allah itu melihat zahir dan juga batin kita. Allah melihat dalam batin kita. Dalam batin kita ni sekarang ni, kita fikir apa? Kalau kita tuan-puan, contohnya saya bercakap dengan tuan-puan ni. Tuan-puan ada nampak tak dalam batin saya ni cakap apa? Tak ada, tak tahu pun saya cakap apa ni. Tapi Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahsia dan apa yang lebih sembunyi daripada itu. Maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu. Seperti mana nampak zahir ni, begitulah batin juga. Dalam pun Allah tahu juga. Jadi kita perlu berhati-hati lah, sebab tu kena ada khusyuk dalam salat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Muhammad Ali Balid Lamin Findah. Okay. Ada soalan lain? Boleh tuan-puan jelas tak? Jadi kita tadi syarat sah rukuk yang pertama apa tuan-puan? Kena sah rukun yang sebelumnya. Okay. Boleh tuan-puan? Jelas? Boleh tak kita pindah kepada syarat yang kedua? Jadi boleh tuan-puan catat, tulis. Syarat rukuk yang pertama mestilah sah rukun yang sebelumnya. Okey. Yang kedua, apa yang kedua? Syarat sah rukuk yang kedua, melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana lain. Umpama rukuk kerana mengelak terkena batu yang dilemparkan oleh orang kepadanya yang sedang qiyam. Okey, bagaimana tuan-puan? Dia kata apa? Melakukan rukuk. Kita rukuk ni kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana lain. Maksudnya, kita rukuk ni bukan kerana selain daripada rukuk. Contohnya tuan-puan nak rukuk ni, kenapa rukuk? Sebab ada lebah. Contoh, kita kan takut lebah kan, kena gigit kan. Lebah lalu kat depan kita. Kita pun tunduklah. Tunduk. Alang-alang dah tunduk ni, teruslah rukuk kan. Itu tidak sah. Rukuk kita tidak sah. Kena kembali balik berdiri untuk rukuk kali kedua. Tak boleh teruskan rukuk tersebut. Sebab apa? Kita bukan niat kerana rukuk, tapi niat nak mengelak daripada lebah. Kita pun elak. Kita elak terus rukuk. Jadi kita tunduk itu bukan kerana nak rukuk, tapi kerana nak mengelak daripada lebah. Jadi rukuk kita tidak sah. Kena kembali balik berdiri untuk rukuk kali kedua. Jelas tak tuan-puan? Jelas tak? Contoh lain. Ada orang tu balai batu kan. Balai batu semua. Lepas tu kita nampak batu kat depan mata kita ni. Kita pun tunduk. Tunduk ni. Jadi sebab apa tunduk? Sebab nak elak daripada batu. Lepas tu kita pun terus rukuk lah. Dalam dah tunduk ni, terus rukuk. Tak boleh. Sebab kita tunduk itu bukan kerana nak rukuk, tapi kerana nak mengelak daripada batu. Okey. Jelas tak tuan-puan? Jelas ataupun tidak? Ke pening sikit? Senang je. Yang penting, rukuk kerana nak rukuk. Macam kita sekarang ni kan, bila kita solat, Allahu Akbar, waladdallin, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Tidak habis, Allahu Akbar. Kenapa rukuk ni? Memang aku nak rukuk. Memang nak rukuk lah. Dah habis baca surah, dah rukuk. Niat kerana rukuk, itu boleh. Tapi inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Kenapa rukuk? Tadi ada lebah nak pergi ke muka aku pun
rukuk. Sekarang ni niat dia bukan kerana rukuk tapi kerana nak elak daripada lebah. Itu tidak boleh. Mestilah niat kerana rukuk sahaja. Jelas Alhamdulillah pun dekat Rashimah. Yang lain semua jelas tak? Ataupun pening-pening sikit ke? Kalau pening-pening banyak tu, makan Panadol terus tidur lah. Tak apa, insyaAllah. InsyaAllah kita sikit faham. Saya yakin mungkin kebanyakan yang hadir dalam live ni mungkin yang dah berumur. Kita perlu pada pengulangan. Tapi kalau sekali penjelasan dah jelas dah, Masya Allah tuan-puan orang yang bagus lah. Mesti makan Toka Ali minum Toka Ali ke Kacik Fatimah. Okay? Boleh terima kasih yang follow. Jadi batal ke? Tak batal, cuma kena kembali balik berdiri. Kalau teruskan juga, itu yang menjadi batal. Sebab rukuk tadi tu tak dianggap. Mestilah rukuk itu kerana apa? Kerana nak rukuk. Bukan kerana lain daripada rukuk. Bila kita rukuk selain daripada itu, tadi macam lebah, ada lebah. Kena gigit nanti sengat. Kita rukuk. Jadi kita rukuk ni bukan kerana niat rukuk, kita kena kembali balik. Kalau tak kembali balik, kita terus i'tidal, sujud, maka solat kita tidak sah. Okey? Ustaz kena sujud sawi tak? Tak perlu sujud sawi. Tak perlu sujud sawi. Okey. Ada tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti Asmah ke Siti ASMH? Tak ada A tu. Siti ASMH. Okey. Selamat datang Cik Ati, selamat datang semua. Okey, ada soalan tak? Jelas tak? Kita sikit-sikit je insya-Allah. Santai je. Tak ada kita nak pening sangat kan. Takut pening sangat nanti kan blank pula. Okey, boleh tuan-puan jelas? Syarat yang kedua apa tadi? Niat kerana rukuk saja, bukan selain daripada rukuk. Mudah faham, alhamdulillah, masya-Allah. Allah bagi faham ya. Jadi kita sebab tu kita selalu doa Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam agama. Jadi tidak ada nikmat yang paling besar melebihi kita dapat faham agama. Sebab apa? Itulah tanda orang yang mana Allah inginkan kebaikan pada diri dia. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri dia, maka Allah berikan kepada dia kefahaman dalam agama. Contoh tuan-puan sekarang ni, fahamlah. Aku faham dah, ada syarat rukuk rupanya. Faham, 1, 2. Kita faham. Jadi itulah tandanya tuan-puan, Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Jadi itulah tanda Allah inginkan kebaikan. Bukanlah sebab kita ada harta dan sebagainya. Sebab apa? Itu bukan tanda Allah inginkan kebaikan. Mungkin boleh jadi ujian bagi kita. Bahkan orang kafir pun dia dapat dunia sekalipun. Mereka lebih banyak lagi dunia daripada kita. Tapi itu bukanlah tanda Allah inginkan kebaikan. Tanda Allah inginkan kebaikan pada seorang itu adalah diberikan kefahaman dalam agama. Okey? Alhamdulillah, masya-Allah. Ya Ustaz dah berumur belaka ni, ya betul. Saya tahulah, saya tengok statistik. Memang semua dah berumur lah. Tapi semua muka-muka tu, ada yang muka budak kecil, muka muda. Tak apa, masya-Allah. Saya tahu dah. Tapi tuan-puan, masya-Allah lah, walaupun kita berumur, kita masih nak belajar lagi. Itu yang penting. Kita nak rasa belajar, rasa nak menimba ilmu. Itulah tanda Allah inginkan kebaikan. Bukan macam sebahagian orang. Bila dah berumur, lagilah nak masuk kilauan emas, menyanyi kan. Nak menyanyi, ada masih lagi tak nak solat. Ada masih lagi apa? Masih lagi malas nak baca Quran. Jadi kita walaupun tua sekalipun, nak baca pun susah kan. Ghairil maqdub. Tak betul-betul nak baca. Tapi kalau ada usaha tuan-puan, ghairil maghdubi, walaupun nak baca susah kan. Ustaz tegur, dia pun salah lagi. Saya biasalah kadang ngajar orang tua kan. Bila kita tegur dia, kadang biasanya baca panjang dipendekkan, ada pendek dipanjangkan. Jadi dia apa? Dia susah nak sebut, ada yang susah nak faham. Tapi orang tua ni masya-Allah lah, sebahagian tu dia usaha, walaupun tak boleh, usaha lagi. Lidah dah keras dah.
Apa contohnya baca apa? Bo, to. Jadi to pula. Jadi kita ubah bo ulang banyak kali. Okey? Ada soalan? Sedap telinga dengar ustaz kuliah. Alhamdulillah, masya-Allah. Hati muda sikit ustaz. Oh, hati muda. Itulah kata apa? Jangan tengok nombor saja. Walaupun umur berusia tapi hati masih muda lagi. Masya-Allah. Jangan tengok umur tengok hati. Kadang tak boleh percaya. Okey, kena tengok jiwa muda jiwa masih muda lagi. Walaupun berusia, jiwa masih muda. Kita belajar sampai ke liang lahat. Ya betul. Apa dalam hadis tu? Ta'allumul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu daripada buayang sampai ke liang lahat. Maksudnya sampai mati. Bukannya ada had je macam kita kat sekolah kan. Lepas habis universiti dah habis belajar dah. Tak perlu belajar lagi. Kita terus kerja. Sepatutnya kena belajar lagi. Apa saja faedah, apa saja maklumat yang kita dapat, itulah yang kita pelajari. Jangan kita rasa, oh aku ni dah banyak ilmu dah. Aku ni orang yang paling hebat. Bila ada orang tegur dia, tak terima. Engkau ni aku lebih banyak ilmu. Jadi dia tak ada perasaan ingin menimba ilmu. Mungkin boleh jadi ilmu kita ni tak ada pada ilmu orang lain. Ilmu orang lain tak ada pada diri kita. Jadi sebab itulah kita kena cari ilmu. Macam Nabi Musa AS kan, Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir. Kalau ikutkan pangkat, Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa cari ilmu dengan Nabi Khidir. Cari ilmu. Sampaikan dia tak tahu pun ilmu seperti ini, dia tak tahu. Walaupun dari segi pangkat dia, Nabi Musa lebih tinggi. Maksudnya di sini, ilmu kita tu berbeza. Mungkin boleh jadi ilmu saya ni tak ada pada tuan-puan. Ataupun ilmu tuan-puan tak ada pada diri saya. Sebab itulah kita kena saling berkongsi ilmu. Ya betul berkongsi ilmu. Okey. Proses untuk berbaki. Ya betul. Puan Yazia Yaakob. Yaz Yaakob. Okey, boleh? Masya-Allah. Boleh masih lagi tak tuan-puan? Bersama saya boleh tak belajar? Ke dah down dah. Ustaz dah tak boleh dah masuk dah. Nanti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan masuk telinga kanan, tutup terus. Jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar ilmu tu. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri pula. Boleh je, alhamdulillah. Masya-Allah. Jadi tuan-puan kena catatlah, takut terlupa pula nanti. Insya-Allah boleh lagi. Okey. Okey, tadi apa? Yang pertama, kena sah rukun yang sebelumnya. Yang kedua, melakukan rukun kerana melaksanakan rukun solat. Bukan kerana lain. Bukan niat kerana selain daripada rukun. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu melaksanakan tamakninah dalam rukun. Habis itu tamakninah ustaz. Tamakninah tu apa? Jenis makanan ke apa ke? Bukan. Tamakninah tu bukan makanan. Bukan minuman. Tidak ada kaitan dengan hidup dan mati. Bukan nama orang Tamakninah itu apa? Tamakninah itu adalah diam di antara dua rukun. Ataupun diam yang sebentar dengan kadar subhanallah. Bihaitsu yastaqiru a'dha'uhu. Tenang anggota badannya. Contohnya apa? Allahu Akbar. Diam sekejap. Tak boleh. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allah Akbar. Macam yang kat Indo kan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Itu habis. Waalaikumsalam lah. Tak boleh. Kena Allahu Akbar, sami Allah, kadar subhanallah, kadar 1 ataupun 2 saat. Tak boleh. Tak boleh tu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, tak boleh. Sebab tu ada satu ketika tuan-puan, seorang pemuda ni pada zaman Rasulullah, dia solat. Lepas solat habis salam, dia jumpa Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata apa? Salli fa innaka lam tusalli. Solat lagi. Ulang solat. Fa innaka lam tusalli. Engkau sungguhnya belum solat lagi. Lepas tu dia solat lagi kali kedua. Solat habis salam, jumpa lagi Rasulullah sebut kali kedua. Ulang solat lagi. Engkau belum solat lagi sebenarnya. Buat lagi solat sampai kali ketiga, ditanya apa? Wahai Rasulullah,
ini je yang aku mampu solat. Tegurlah aku, beritahu aku apa yang kurangnya. Kata Rasulullah apa? Engkau mestilah solat, ketika mana solat, berdiri, kemudian rukuk, diam, tamakninah, kemudian i'tidal, tamakninah, sujud, tamakninah, mestilah kena diam sebentar. Tak boleh terus. Sebab orang tu dia solat laju. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu tidak sah. Solat tidak sah. Mesti kena tamakninah. Tamakninah. Ada ta bukan ta. Ta kena tebal sikit. Okey. Baca tajwid sikitlah. Tamakninah. Okay, saya baru join Ustaz pagi ni. InsyaAllah akan terus menimba ilmu akhirat bersama Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Masya Allah. Okay, terima kasih yang baru join. Jadi jangan lupa follow. Nanti kalau ada peluang insyaAllah, kita punya pengajian ni setiap Isnin hingga Jumaat pukul 10.30 pagi insyaAllah. Kalau tak ada halangan boleh join. Jadi kita ada grup juga. Boleh kalau nak join grup, tekan link di bios. Boleh? Alhamdulillah. Kalau pada waktu pagi kita baca Wirdul Latif lah. Baca Wirdul Latif, baca Yasin dalam pukul 7.30 gitu. Okey, boleh? Jadi mestilah syarat yang ketiga ketika rukuk ada tamakninah. Tamakninah tu berhenti sebentar dengan kadar subhanallah. Jadi kalau kita tuan-puan, kita dah baca dah zikir waktu rukuk tu, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, itu dah lebih daripada tamakninah. Jadi kalau kita baca subhana rabbil azim ni cukup. Terus i'tidal, sujud, dia ada apa panggil pemisah. Jadi kalau kita nak solat cepat sekalipun, jangan sampai tidak ada tamakninah langsung. Mesti paling kurang ada tamakninah. Okey? Sebab itulah kita kena amalkan sunnah. Sebab kita baca zikir-zikir. Jadi bila kita baca zikir tu, secara automatik kita dah tamakninah lah dalam rukuk. Okey? Alhamdulillah. Terima kasih yang follow. Boleh insyaAllah follow. Boleh bantu tak screen, masya-Allah dah 13,000 dah. Bantu tak screen. Boleh bantu insyaAllah sampai 20,000. Sama-sama kita ajar orang lain juga. Ajak family ke, ajak sahabat-sahabat kita masuk dalam live untuk kita belajar ilmu agama. Sedih kita tuan-puan. Akhir zaman ni, dia meramai yang tak nak belajar ilmu agama. Rasa sombong. Dia rasa diri dia, rasa alim dan sebagainya. Kadang-kadang dia tak tahu pun tentang solat ni. Biasanya ramai yang solat tapi solatnya tidak sah. Sebab dia tak tahu tentang hukum hakam berkenaan solat. Tak tahu pun rukuk tu ada syarat-syarat dia. Nanti i'tidal ada syarat-syarat dia. Tak tahu pun. Jadi sebab itulah tuan-puan, kita kena ajak mereka supaya menimba ilmu agama. Menimba ilmu fardu ain. Yang mana wajib setiap orang untuk mempelajari ilmu fardu ain ini. Okey? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strawberry Dokja. Dokja. Apa ni Dokja ni? Risau tengok ramai yang ikutan cara Yahudi. Ya betul. Itulah sedih kan. Dalam hadis Nabi SAW sendiri sebutkan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Maksudnya apa? Kamu akan mengikuti cara-cara orang yang sebelum kamu, cara-cara orang kafir, shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sehinggakan kalau mereka itu masuk ke dalam ruang biawak, pasti kamu akan mengikutinya. Maksudnya apa tuan-puan? Nabi SAW memberitahu kepada kita, akhir zaman ini, ramai orang-orang Islam yang mana dia mengikuti cara hidup orang Yahudi dan Nasrani. Dan mereka tuan-puan, tak boleh sebenarnya tak boleh sebut ni. Orang Yahudi dan Nasrani dia akan apa? Dia tidak akan redha. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani ni dia tidak akan redha kepada kamu sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Bukannya masuk ke agama mereka, tapi ikut cara-cara mereka. Ikut trend-trend mereka. Kan ada sekarang ni trend nak minta duit raya kan. Ada yang trend minta duit raya kena joget. Apa orang panggil joget penguin. Joget penguin lah. Lepas tu ke depan ke belakang tu kan. Kalau kita tengok video yang lain, orang Yahoo pun sebenarnya buat ikut tarian seperti itu juga.
Jadi sebenarnya kita dah ikut seperti mana mereka secara tidak langsung. Jadi itu mungkin kalau orang tak tahu, tak ada masalah kan, dimaafkan. Jadi sekarang ni tuan-puan, ramai yang terikut dengan trend-trend Yahudi dan sebagainya. Bila kita sampaikan Islam, kita sampaikan sunnah, mereka rasa tak relevan. Bukannya semasa. Itu zaman-zaman dulu punya. Zaman Nabi SAW, sekarang ni tak ada dah. Sehingga mereka melecehkan orang yang pakai serban, orang pakai jubah, orang yang hidupkan sunnah. Berasakan itu bukanlah relevan, bukanlah yang terbaik. Sebab itulah tuan-puan, siapa yang mengamalkan sunnah di akhir zaman ini seperti memegang bara api. Susah. Bila orang nak buat sunnah ni, susah sangat. Tapi bila orang melakukan sunnah, pahalanya lebih baik daripada orang mati syahid. Allahu Akbar. Best kan kalau kita dapat mati syahid. Tapi orang yang menghidupkan sunnah ini, pahalanya lebih baik daripada orang yang mati syahid. Okey? Boleh tuan-puan jelas? Alhamdulillah. Ya betul Ustaz. Dah ikut trend. Itulah tuan-puan, kita jaga anak-anak kita, cucu kita. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan dunia luar. Sekarang ni kan ada dunia media sosial, TikTok dan sebagainya. Sebab mereka terpengaruh. Orang ni buat, kita pun nak ikut jugalah, kita buat juga. Tak tahu benda tu mungkin salah. Kan? Benda itu tidak menyalahi sunnah, mengikuti orang kafir dan sebagainya. Jadi kita mestilah kembali kepada sunnah balik. Kembali kepada ajaran yang sebenar, ajaran Nabi SAW. Menghidupkan sunnah dalam kehidupan seharian kita, daripada bangun tidur sampailah tidur balik. Jadi tak ada tuan-puan, tak ada agama yang paling sempurna daripada agama Islam. Nabi dah ajar pada kita kan, kalau kita nak bangun tidur, macam mana Nabi SAW bangun tidur, baca doa, kemudian macam mana nak solat, macam mana nak berjalan, macam nak pergi masjid, semua dah diajarkan oleh Nabi SAW. Cara nak pakai baju pun Nabi dah ajarkan dah. Semuanya itu tuan-puan, makan, kita nak makan pun Nabi dah ajar. Jadi itulah yang terbaik bila kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Okey? Bila tuan-puan, mudah-mudahan kita semua insya-Allah, anak-anak cucu kita jadi golongan orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW sehinggalah wafat nanti, sehinggalah mati insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi SAW. Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu bersama dengan orang yang dicintai di hari akhirat. Kalau kita cinta kepada pemain bola, kita cinta kepada penyanyi, kita cinta kepada pelakon dan sebagainya, maka kita akan berkumpul dengan mereka. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Allah, maka kita akan berkumpul bersama dengan Nabi SAW di syurga nanti. Jadi kehidupan di dunia ini sementara je. Bukan bermakna kita ni tua, kita mati awal. Tidak. Boleh jadi orang yang muda mati dulu. Sebab nak dikatakan kematian ni rahsia. Bila-bila sahaja kita boleh mati. Jadi kita di dunia ni sementara, yang hakikatnya adalah di akhirat. Jadi kita nak di akhirat nanti di mana? Di syurga ke neraka? Nak duduk dengan siapa nanti di akhirat? Nak duduk dengan Nabi ke nak duduk dengan Fir'aun? Pilih. Kita ada pilihan. Allah beri pilihan kepada kita, nak jadi baik ke nak jadi jahat. Kau nak ikut Nabi ke nak ikut syaitan? Pilih apa yang kau nak. Panjang pula pembahasan kita hari ni. Masya Allah. Okay, sama-sama. Jadi di sini mestilah melaksanakan tamakninah dalam rukuk. Tenang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tamakninah dalam rukuk. Okey, boleh tuan-tuan? Terima kasih semua. Terima kasih yang tap-tap skrin, masya-Allah. Hampir 20,000 dah tap-tap skrin. Semangat tuan-tuan, masya-Allah. Semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, dipanjang umur. Jadi di dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama terima kasih juga yang dah share. Mudah-mudahan ramai yang masuk dalam live ini dapat manfaat insya-Allah. Okey? Terima kasih semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi itu yang ketiga. Ni yang terakhir lah tuan-tuan. Kita baca sikit je. Syarat sah rukuk yang terakhir, yang keempat, apa dia? Iaitu membungkukkan badan sehingga kedua-dua tangannya dapat mencapai kedua-dua
lututnya. Macam mana tuan-puan gambaran dia? Sebenarnya kalau rukuk ni, rukuk yang paling kurang, dia tunduk sikit pun boleh dah. Tunduk sikit pun boleh. Sehingga kan tangan kita boleh sampai ke lutut, itu dah cukup dah. Itu maksudnya rukuk yang paling kurang. Tak boleh kalau kita sekadar tunduk kepala je nak rukuk. Tak sah. Dia mestilah tunduk yang mana tangan kita boleh capai kedua lutut kita. Itu yang paling kurang. Tapi yang paling afdal yang kita buatlah tadi. Rukuk sampailah kita punya badan ni dah lurus, kemudian letak tangan di lutut, renggangkan sedikit. Itu yang paling afdal. Tapi yang paling kurang mestilah tunduk sedikit tu tadi. Sehingga boleh, tangan kita boleh capai kedua lutut kita. Boleh? Jelas tak tuan-puan? Itu dia. Yang keempat, terakhir tu. Syarat sah rukuk yang terakhir. Iaitu yang keempat. Jadi syarat sah rukuk ada berapa tuan-puan tadi? Ada 4 syarat sah rukuk. Yang pertama, sah rukun yang sebelumnya. Yang kedua, melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana lain. Yang ketiga, melaksanakan tamakninah dalam rukuk. Yang keempat, membongkokkan badan sehingga kedua-dua tangannya dapat mencapai kedua-dua lututnya. Tak boleh bawah lutut, ya Ustaz? Bukan tak boleh, maksudnya tidak sunnah lah. Boleh juga kita pegang bawah lutut ke, ataupun pegang apa? Pegang peha, boleh. Tapi tak sunnah. Cuma yang saya sebutkan tadi, paling kurang kita kena tunduk sehingga tangan kita boleh capai. Tak semestinya kita kena letak tangan. Kalau tuan-puan rukuk tak letak tangan, boleh tak? Boleh. Tunduk. Tapi yang disebutkan tadi, yang keempat, syarat dia mesti kita tunduk. Kalau tangan kita letak dekat lutut, boleh kena. Tu maksudnya tu. Tak semestinya kita tak letak tangan, tak sah. Boleh jadi sah juga. Yang penting, bila kita tunduk tu, contoh kalau kita tak nak letak tangan. Kalau nak letak tangan, boleh capai kedua lutut kita. Itu yang paling kurang. Yang paling kurang ya. Maksudnya di sini. Faham Ustaz? Okay, Alhamdulillah. Saya ni terang laju sikit. Minta maaf lah kalau tuan-puan yang kurang faham. Tak apa, nanti kalau tak faham, tanya lagi, insyaAllah. Saya faham ni tuan-puan yang dalam ni semua dah berumur, insyaAllah. Tapi yang penting kita nak belajar. Kita nak perbaiki solat kita, nak jadi yang lebih terbaik. Mungkin sebelum ni kita solat kita kurang, solat kita kurang sempurna dan sebagainya. Jadi kita tuan-puan, saki-baki kehidupan kita ini, kita jadikan solat kita lebih terbaik. Paling kurang solat kita selepas ni jadi lebih sempurna. Inilah harapan kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta ampun terhadap kekurangan yang kita lakukan sebelum ni, daripada solat kita mungkin tak sempurna ataupun cacat celah dan sebagainya. Kita ni bukan perfect, bukanlah maksum. Tapi kita nak yang terbaik. Kita nak yang terbaik yang kita boleh lakukan. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, solat aku ni kurang, ya Allah, cacat celah, penuh dengan lalai, tak khusyuk. Tapi ya Allah, dengan kemurahan-Mu, ya Allah, dengan keampunan-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, Engkau terimalah amalan kami, ya Allah. Kita minta kepada Allah, insyaAllah, dengan kerendahan hati kita kepada Allah, Allah mengabulkan solat kita. Bukanlah sebab kita ni solat khusyuk Allah kabulkan. Allah boleh kabulkan ataupun tidak. Tapi dengan sebab apa? Sebab kita rendahkan diri kita kepada Allah. Mungkin pengharapan kita itulah Allah menerima segala amalan kita. Jadi tuan-puan, dalam kehidupan kita di dunia ini, kena ada 2 keadaan. Kena ada 2 keadaan. Apa dia keadaan yang pertama? Kena ada rojak. Rojak itu apa? Bukan kuah rojak. Jangan anggap rojak pula. Kena ada rojak. Tak. Kena ada rojak itu maksudnya pengharapan. Kena ada pengharapan. Rojak ini bahasa Arab. Bukan rojak bahasa Melayu. Bukan kuah rojak tu, tak. Rojak itu bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dipanggil dengan pengharapan. Jadi kita ni dalam kehidupan kita tuan-puan, kena ada pengharapan. Yang kedua, mestikan ada khauf. Apa itu khauf? Takut. Kita kena ada rojak, kena pengharapan, dan juga khauf, takut. Maksudnya apa tuan-puan? Contoh, rojak itu pengharapan. Kita buat
kita solat, kita beribadah. Jadi kita tuan-puan, kita ada rasa kan, kita ada rasa takut amalan kita tak diterima dan sebagainya. Jadi kita kena mengharap kepada Allah. Ya Allah, aku berharap engkau terimalah amalan aku ya Allah. Ada pengharapan. Kalau kita hanya sekadar takut saja, nanti tak ada rojak, maka kita dalam keadaan yang pening dan takut, selalu takut dia, tak ada pengharapan langsung, sangka buruk dengan Allah, tak. Kita kena mengharap juga, mengharap kepada Allah. Jadi yang kedua, kena khauf, takut. Takut supaya apa? Jangan sampai kita buat maksiat kepada Allah. Bila kita nak buat maksiat, takut, Allah melihat aku, nanti aku kena siksa dan sebagainya. Kita takut nak buat maksiat tu. Dalam masa yang sama, kita rojak, kita mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti kalau bila sebelum kematian, kita kena lebihkan kepada rojak, pengharapan. Jangan pula nanti takut nanti aku menghadap Allah, aku ni bagaimana dan sebagainya. Kita kena selalu mengharap Allah. Allah akan ampun dosa aku, Allah akan selamatkan aku. Banyakkan pengharapan bila sampai ke sebelum akhirnya mati. Supaya kita sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Apa lain? Maaf Ustaz, nak tanya, apa sebenarnya makna khusyuk dalam solat? Khusyuk dalam solat itu apa? Khusyuk iaitu merasakan diri dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk. Itu masuk khusyuk. Sama ada khusyuk itu khusyuk yang zahir, tak ada bergerak sana sini, itu kalau tak tu tak khusyuk lah. Tak khusyuk dari segi zahir. Kena diam je. Tu khusyuk dari segi zahir. Dan juga batin pun, dalam hati pun tidak, fikirannya tak ke sana tak ke sini, khusyuk hanya kepada Allah saja. Dia ada khusyuk yang zahir, khusyuk yang batin. Mungkin boleh jadi kita nampak macam khusyuk, Allahu Akbar, khusyuk, tapi dalam hati dia fikir ke lain. Itu mungkin daripada zahirnya khusyuk, tapi dalam hatinya tidak khusyuk. Mesti kena ada dua-dua sekali, khusyuk zahir dan juga batin. Semoga Allah terima amalan ibadah kita dari dulu hingga kini. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ni dah 11.53. Bila kita tak bercakap pula, lebih pula ni. Jadi pula, best pula hari ni kita nak bercakap. InsyaAllah, mudah-mudahan dia terima segala amalan kita. InsyaAllah. Hati ni Ustaz semasa solat ingat benda lain. Ya betul, memanglah saya pun sendiri macam tu. Jangan cakap orang lain, kita sendiri macam tu. Tapi kita cuba yang terbaik. Itulah yang saya cakap tadi, cuba yang terbaik. Lawan selagi boleh lawan. Jadi syaitan ni mesti dia hasut kita, suruh fikir lain lah, fikir nak pergi ke pasar lah, nak pergi nak makan lah, nak makan apa, nak masak apa, lepas tu apa, nak buat apa lepas ni, cuma dia lintaskan dalam fikiran kita. Jadi kita ni tuan-puan, kita kena cuba lawan lah, kita cuba lawan sedaya upaya kita. Bila kita rasa seperti itu, cuba lawan. Aku ni tengah solat ni, tak boleh aku fikir lain. Ingat balik. Sebab itulah kita kena hayati bacaan dalam solat, supaya kita ingat balik, kita tahu apa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Paling kurang Fatihah kita boleh tahu makna setiap solat. Okey? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Lembut dah Ustaz, saya kurang sihat. Lembut? Apa ni? Apa yang lembut tu? Okey, jelas kan? Alhamdulillah. Teringat yang macam mana boleh terbatas solat Ustaz? Tak batas solat. Teringat tak batas solat. Cuma kurang pahala lah. Kalau kita tak khusyuk, kurang pahala sikit. Daripada orang yang khusyuk solat. Yang batas solat tu kalau kita bercakap dalam solat. Ni cakap dalam hati tak batas solat. Kita cakap, aku tadi nak makan apa lah? Kita cakap. Kita cakap dalam solat. Bila bercakap tu, membatalkan solat. Tapi kalau dalam hati, tidak membatalkan solat. Macam itulah. Tapi kalau tak sengaja bercakap kan, itu dimaafkan sampai 6 kalimat. Dia mengatakan 4 kalimat. Contoh kan, kadang-kadang orang tersasul. Siapa ni tersasul? Kadang ada orang tanya kan, kita tengah solat ni, ada apa ni, contohnya mak kita kata apa,
Arif, engkau dah jemur baju ke belum? Contohlah. Kan? Lepas tu pun, saya pun cakap, dah. Lepas tu tak ingat pula, aku tengah solat ni. Apa pasal aku cakap dah pula? Kita tersasul. Ataupun tak ingat kita tengah solat, maka solat kita tidak batal. Sebab tersasul. Tak ingat kita sekarang ni tengah solat. Tapi kalau sengaja, dah jemur baju ke belum? Dah tahu ni kita solat? Dah. Sengaja cakap, dah. Batal solat kita. Itu kena jaga-jaga. Jangan sampai cakap di dalam solat. Okey? Maaf Ustaz, nak undur diri dulu, nak charge putih. Silakan insya-Allah. Ustaz ada dengar Ustaz lain bagi tahu suruh baca a'udzubillah, kemudian ludah sikit di sebelah kiri. Ya betul, boleh juga. Ada sebagian kita baca a'udzubillah. Tapi jangan ludah betul-betul lah sampai aliu keluar. Kesian orang sebelah tu kena ludah pulaan. Apa kena ludah? Jangan ludah betul-betul. Ludah dia macam isyarat. Isyarat je. Ludah isyarat sahaja. Jangan ludah betul-betul pula. Kalau kita solat seorang pula, mengotorkan tempat pula kan. Mengotorkan tempat, tak boleh. Isyarat je. Isyarat seolah-olah kita ludah syaitan yang berada di kiri kita. Okay? Allahumma salli ala Muhammad. Ya betul. Kalau semasa solat asyik batuk atau bersin hingga terputus bacaan, contoh Al-Fatihah. Jadi kalau batuk, baca balik Fatihah. Ulang balik yang kita tak sempurna baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Malik Yaumiddin. Ulang baliklah ayat yang kita baca tadi. Tak sempurna. Kena ulang balik. Tapi tak payah ulang daripada awal. Ulang ayat yang kita baca tadi. Kalau ada niat lain dalam hati, terbatal solat ya. Contoh lepas solat ni aku nak pergi pasar. Kalau ada niat lain dalam hati, terbatal solat ya. Contoh lepas solat ni aku pergi pasar. Ni siapa yang ada niat macam ni tuan-tuan? Dia sebenarnya ni kalau niat dia tak batal. Dia kata apa? Selepas solat aku nak pergi pasar. Yang niat batalnya apa tuan-tuan? Sekarang ni aku nak pergi pasar. Aku nak batalkan solat, aku nak pergi pasar. Itu yang batal. Sebab niat kita tak tetap. Contoh tuan-tuan tengah solat kan? Aku nak pergi pasar ni, sekarang aku nak pergi. Aku nak batalkan solat sekarang ni. Bila dia kata nak batalkan solat, automatik batal. Tak perlu nak terus, macam tu baru batal tak. Niat sahaja nak batalkan solat, terus batal solat. Faham tak? Bukannya niat tadi lepas solat. Itu lepas solat memang boleh buat apa-apa je. Tapi dia niat apa? Aku nak batalkan solat sekarang. Okey? Ataupun contohnya apa? Nanti kalau kawan aku datang, aku nak batalkan solat. Ataupun nanti barang aku sampai, JNT sampaian, barang aku sampai, aku nak batalkan solat. Ataupun kalau hujan turun, aku batalkan solat. Dia gantungkan niat dia dengan sesuatu. Itu pun batal juga. Terima kasih bagi gift. Masya Allah, bagi aiskrim. Nampak saya penat ni bagi aiskrim. Okey, boleh Dia gantungkan solat. Ataupun syak. Aku nak batal solat ke tak? Aku nak batalkan solat ke tak? Dia ragu-ragu. Nak batal ke tak batal? Nak batal ke tak batal? Itu terus batal automatik. Itu pasal niat tu. Itu yang penting tu. Dalam solat ni tuan-puan, kata ulama, pintu solat itu sempit. Maksudnya apa? Bila kita niat saja lain, batal solat kita. Maksudnya kita nak batalkan solat, terus automatik batal. Contohnya apa? Kalau apa tadi? Tak. Aku nak batalkan solat ni, nak pergi jalan-jalan. Nak batalkan solat, automatik batal. Berbeza dengan puasa. Kalau puasa, kita niat batalkan puasa, tak batal. Kecuali kalau kita makan, baru batal. Tapi kalau solat, kita niat saja, terus batal. Cuma kalau berbeza tuan-puan, ada yang terlintas dalam hati, dia tak nak batalkan. Tapi terlintas dalam hati nak batalkan. Itu tak perlu kita hiraukan. Ini memang diri kita sendiri yang nak batalkan. Faham tak? Itu beza tu. Kadang-kadang ada lintas syaitan. Syaitan pandai juga, dia kata. Dia saja lintaskan dalam hati kita. Nak batalkan solat. Tapi kita tak nak batalkan pun. Jadi tuan-puan jangan batalkan. Jangan batalkan. Ini hasutan syaitan je. Syaitan ni rojim. Udah saja. Udah. Okey. Sekejap saya tengok lain. Salam Ustaz, boleh tak kita qada solat subuh dan solat asar selepas kita solat tersebut?
Soalan Ustaz, boleh tak kita qada solat subuh dan solat asar selepas kita solat tersebut? Apa solat tersebut tu? Solat tersebut, cuba jelaskan solat apa ni? Solat qada tu boleh pada setiap masa. Nak solat subuh qada, solat asar qada boleh. Walaupun waktu yang diharamkan boleh kita solat. Contoh, kita nak solat. Ustaz, saya nak solat qada selepas subuh, boleh tak? Boleh. Bukan ke solat lepas subuh tu haram? Solat subuh lepas subuh tu haram kalau tak ada sebab. Kalau ada sebab boleh. Macam tadi, kenapa nak solat lepas subuh? Nak qada, Ustaz, saya semalam lupa nak solat subuh. Ataupun terlajak solat subuh. Solat subuh boleh? Boleh, tak ada masalah. Qada boleh. Ya? Tak baca bismillah ketika baca Fatihah batal Ustaz. Solat saya batal. Kalau Fatihah itu sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i, solat bacaan basmalah dalam Fatihah adalah rukun di antara rukun solat. Adalah satu ayat di dalam surah Fatihah. Kita wajib baca bismillah. Baca bismillah dalam Fatihah kita. Kalau terlupa, kena ulang balik bismillah. Tak boleh teruskan solat. Ustaz, kalau solat sendiri tak khusyuk, tak dapat pahala je, tapi sah kecuali solat berjemaah. Jadi itulah, kalau kita khusyuk separuh, kita dapat pahala separuh. Kalau tak khusyuk semua langsung, tak ingat langsung, pahala kurang lah. Mungkin pahala tak dapat ke ataupun kurang sikit, Wallahu'alam. Itu semuanya kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena solat berjemaah. Solat berjemaah itu, tuan-puan, walaupun kita tak khusyuk, kemungkinan solat kita diterima disebabkan berjemaah. Mungkin disebabkan, contohnya imam khusyuk, kita tak khusyuk, solat kita diterima sebab imam khusyuk. Ataupun imam tak khusyuk, makmum sebahagian khusyuk, solat kita diterima. Ataupun semua solat tak khusyuk, semuanya ingat lain lah. Tapi diterima disebabkan jemaah, disebabkan solat berjemaah. Okay. Ada tak? Maksudnya niat tergantung yang boleh membatalkan. Maksudnya di sini ada tiga. Ada tiga, perhatikan. Niat apa yang membatalkan? Ada tiga. Cuba perhatikan baik-baik, tuan-puan. Yang pertama, niat memutuskan solat. Ataupun niat membatalkan solat. Bukannya kita niat, lepas solat aku nak pergi pasar. Itu bukan membatalkan solat. Itu kita niat nak selepas solat kita nak buat apa. Tapi ni niat memutuskan solat. Maksudnya, kita sekarang ni nak solat ni, kita nak batalkan lah. Aku dah tak nak solat dah. Contoh kita solat kan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu anak nangis. Kan. Biasa kan ibu-ibu, anak nangis. Aku nak batalkan solat lah ni. Anak aku nangis, aku nak batalkan solat. Jadi niat dia sekarang automatik batal lah. Automatik batal sebab dia niat nak memutuskan solat. Boleh? Itu yang pertama. Niat memutuskan solat, niat ingin membatalkan solat. Okey? Yang kedua, niat apa? Menggantungkan solat. Contohnya, kalau ada sekian, aku putuskan solat. Menggantungkan tu maksud apa? Maksudnya kalau ada peristiwa sekian-sekian, aku nak batalkan solat. Contoh macam tadi, kalau hujan turun, aku batalkan solat. Dia menggantungkan sesuatu untuk membatalkan solat. Bukannya waktu tu baru batal. Waktu dia niat tu dah batal dah. Sebab dia menggantungkan sesuatu. Contoh tadi kan, tuan-puan tengah solat ni, sebenarnya nak tunggu kawan sampai. Jadi kita pun kata, kalau kawan aku sampai, aku nak batalkan solat. Faham tak? Sekarang ni waktu niat tu dah batal dah solat. Bukannya waktu kawan sampai baru batal, tak. Waktu sekarang niat dah batal lah. Sebab dia menggantungkan sesuatu dengan membatalkan solat. Sebab tu solat tu penting. Dia tak boleh kita palingkan sedikit daripada niat asal. Dia tak boleh menggantungkan sesuatu untuk membatalkan solat. Yang ketiga, ragu-ragu, syak. Aku nak batalkan solat ke tak? Aku nak batalkan solat ke tak? Contoh baby nangis kan. Nak susu, kan. Kita pun, aku nak batalkan solat ke tak? Nak batalkan solat ke tak? Lagi satu rakaat ni. Nak batalkan solat ke tak? Kita pun ragu-ragu, berterusan macam tu, tak ada niat yang tetap, maka solat kita batal. Okey, silakan Puan Yazia Akub.
Ni pun dah lebih masa kita. Lintasan tu dari syaitan yang bukan niat kita. Ya betul. Kalau ada lintasan saja jangan hiraukan. Contoh macam tadi kan, kalau kawan aku datang, aku nak batalkan solat. Kita bukannya nak niat pun macam tu. Itu lintasan saja. Jangan hiraukan. Jangan pula batalkan solat. Itu lintasan sahaja. Dia mesti diri kita sendiri yang kita nak. Basmalah ayat pertama Al-Fatihah. Ya betul. Bismillah, kalau dalam mazhab kita, ayat yang pertama dalam Fatihah. Bukankah lebih baik qada subuh asar selain dari waktu selepas subuh dan asar? Bukankah lebih baik qada subuh asar selain dari waktu selepas subuh asar? Boleh, tak jadi masalah. Sebab qada itu pada waktu-waktu yang lain. Semua waktu boleh. Bukannya lebih baik waktu sekian. Cuma kalau kita niat waktu solat yang haram tu, kita niat kerana apa? Sengaja nak solat pada waktu haram. Sengaja buat nak solat waktu haram, itu kita tak boleh. Haram kita lakukan pada solat tersebut. Sebab kita sengaja nak solat pada waktu tersebut. Kalau ikutkan boleh je solat qada tu. Sebab solat qada tak ada waktu. Bila-bila masa saja kita boleh buat. Bila-bila masa saja kita boleh buat. Okey, boleh tuan-puan? Sebelum solat dengan sedang solat ya Ustaz. Apa tu? Solat dengan sedang. SDG. Apa tu? Dengan sedang. Apa tu? Terima kasih Ustaz, penjelasan Ustaz sangat mudah, saya faham. Alhamdulillah. Allah bagi faham, Masya Allah. Semua kat sini bijak-bijak semua. Walaupun berumur pun Masya Allah. Bijak-bijak, Masya Allah. Ni mesti bekas doktor ni, PhD ke. Semasa duduk tahiyat awal, kita terlajak baca sampai kama sallaita ala. Macam mana tu Ustaz? Semasa duduk tahiyat awal. Okey, tahiyat awal. Kita terlajak baca sampai kama sallaita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Boleh, tak jadi masalah. Cuma yang tahiyat awal sepatutnya sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Boleh. Tapi yang nak terlajak sikit pun tak jadi masalah. Boleh saja. Tapi cuma yang tahiyat awal tu yang paling kurangnya itulah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu yang sepatutnya. Tapi kalau terlajak sikit tak jadi masalah. Tak berdosa ke Ustaz buat niat macam tu untuk putus solat? Buat niat macam tu. Apa tu? Tak berdosa ke Ustaz buat niat macam tu untuk putus solat? Cuba jelaskan niat apa tu. Lintasan yang datang tu kadang-kadang seram dan menakutkan. Macam mana tu menakutkan tu? Ada lintasan apa tu? Hantu datang ke? Pontianak datang lintas ke macam mana? Nampak seram betul tu. Puan Aimi, niat yang bergantung tu sebelum atau sedang solat batal dia. Niat yang bergantung tu sebelum atau sedang solat. Sebelum tak jadi masalah lagi. Kita tak solat lagi, kita nak gantungkan solat, belum batal lagi. Tapi bila kita solat, Allahu Akbar dalam solat, nanti kalau hujan turun, nanti aku nak angkat baju ni, aku nak batalkan solat lah. Jadi sekarang ni waktu solat tu, sebab apa kita dalam solat ni tuan-puan, kena niat yang kuat. Tak boleh ada niat yang lain. Sama ada niat tu gantungkan solat ke, nak membatalkan solat, tak boleh ada niat lain. Tak boleh. Niat nak solat je. Tak boleh nak niat batalkan solat, ataupun niat nanti kalau lepas ni aku nak batalkan solat ke, tak boleh. Dia mesti niat yang kuat. Maksudnya kalau ada masuk sikit niat lain, batal solat. Macam itulah. Maksudnya kena solat tu pintu dia sempit sikit. Berbeza dengan puasa tadi yang saya sebutkan. Puasa kalau tuan-puan nak kata, penat sangat ni, lapar dah lah, tak sahur tadi makan. Tak makan sahur tadi, aku nak batalkan puasa lah. Batal tak puasa? Tak batal lagi. Kalau solat, batal lah macam tu. Tapi kalau puasa tak batal. Selagi mana tak membatalkan puasa, tak ambil makanan makan dalam mulut, tak batal puasa. Tapi kalau solat, Allahu Akbar, aku nak batalkan solat lah, penat sikit ni, nantilah aku solat. Bila dia niat macam tu saja, solat dia batal. Okey? Jelas tak? Alhamdulillah, baik. Okey? Masya Allah, subhanallah. Boleh tuan-puan jelas? Semua Masya Allah, semangat-semangat . Ini pun dah terlebih lah ni, 12.10. Jadi tiba pula semangat lagi ni. Terima kasih semua, Masya Allah. View pun ramai . Semua ni orang-orang yang inginkan kebaikan dalam agama. Yang Allah inginkan kepadanya kebaikan.
May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah beri dia kefahaman dalam agama. Okey. Semasa solat, kita makan sisa makanan di dalam mulut, batal tak solat? Jadi siapa ni tuan-puan? Bila kita solat kan, waktu sebelum solat, kita buka puasa ni, Makan. Lepas tu tengah solat, ya ada nasi sikit tadi. Telan lah. Batal tak solat kita? Dia kena ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Sengaja dengan tidak sengaja. Okey? Sengaja dengan tidak sengaja. Contoh tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, ada nasi sikit lah, telan lah. Kenapa dia sengaja nak telan nasi itu? Automatik batal solat. Sebab sengaja. Sengaja makan dalam solat. Makan yang sedikit ni makan sedikit. Tapi contohnya apa? Tengah baca Bismillahirrahmanirrahim. Telan alium. Sekali, ni aku tertelan nasi tadi ni. Ada sisa nasi tadi, makan. Batal tak solat? Tak batal. Sebab tak sengaja. Okey, boleh nampak perbezaan dia. Sengaja dengan tidak sengaja. Tadi ada nasi tadi, telan. Sengaja tak? Sengaja. Memang tadi ada nasi, ada nasi ni, telan lah. Batal solat. Sengaja. Tapi tengah baca tadi, telan alium, masuk sekali nasi. Tak sengaja pun. Tidak batal solat. Kecuali kalau makan banyak. Makan banyak contohnya tadi, tengah solat, makan gula-gula ke, ada gula. Sekarang ni makan yang banyak, walaupun tak sengaja sekalipun, membatalkan solat. Dia beza makan sikit dengan makan banyak. Kalau makan sikit, sengaja batal, tak sengaja tak batal. Tapi kalau makan banyak, sengaja tak sengaja batal solat. Tu dia beza dia. Ustaz baca khutbah raya lupa nak pegang tongkat. Pegang tongkat bukan wajib, bukan wajib. Dia yang penting baca khutbah tu. Dia ada khutbah kan. Kena baca alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah, ada selawat, lepas tu dan sebagainya. Itu yang wajib. Tapi pegang khutbah tak wajib, sunat. Pegang khutbah pula. Pegang tongkat. Pegang tongkat tak wajib. Nak kena buang tu macam mana? Buang kat poket boleh. Biasanya kalau benda kecil kita letak kat tangan. Tak ada masalah. Tapi jangan telan. Tak sengaja tak apa. Kalau kita nak qada solat masa zuhur, lepas solat tu kita qada solat subuh, boleh ke qada zuhur juga? Okey, ni Puan Halimah tanya apa dalam waktu zuhur. Kalau kita nak qada solat masa zuhur, waktu zuhur tu kita nak qada, masa zuhur tu kita nak qada solat. Lepas solat tu kita qada solat subuh. Boleh ke qada zuhur juga? Boleh. Tuan-tuan kena tahu solat qada ni bila-bila masa saja kita boleh buat. Tak ada waktu. Kalau solat yang ada waktu ni, kita nak solat tunai kan. Contoh sekarang ni tuan-puan nak solat zuhur. Nak solat zuhur tunggu lama lagi. Pukul 1 lebih baru azan zuhur. Nak solat sekarang dah. Solat zuhur sekarang. Boleh tak? Tak boleh. Sebab belum masuk waktu lagi. Tapi contoh kalau zuhur dah habis waktu dah. Kita tak solat zuhur lagi. Sekarang ni waktu dah terlepas. Maksudnya sini, waktu solat zuhur itu, solat zuhur tadi boleh buat bila-bila masa. Bila-bila masa saja kita boleh buat. Sebab apa? Waktu dia dah hilang dah terlepas. Sebab kita terlupa tadi solat zuhur. Sekarang ni wajib qada, bila-bila masa kita wajib qada. Kecuali kalau orang tu solat sengaja tinggalkan solat, dia wajib qada segera. Tapi kalau orang tak sengaja ataupun dia ada uzur dan sebagainya, sunat untuk disegerakan solat tersebut. Okey. Boleh tuan-puan? Alhamdulillah. Waktu dah terlebih insya-Allah. Yang mana ada soalan lain tu boleh 12.15 dah. Yang ada soalan lain tu insya-Allah boleh PM saya ataupun kita tunda besok Jadi tuan-puan yang mana dalam live ni 5 orang ni boleh sama-sama insya-Allah kita pelajari ilmu agama setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 10.30 pagi insya-Allah. Kita akan bahaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan solat. Mudah-mudahan solat kita insya-Allah jadi perfect. Solat yang sempurna seperti mana solat Nabi SAW
wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi, solatlah kalian seperti mana aku lihat, seperti mana kalian lihat aku solat. Macam mana kita tak nampak pun Nabi solat? Kalau sahabat boleh nampak Nabi solat. Maksudnya apa? Kita nampak dari segi kita belajar ilmu. Sebab apa? Ilmu itu datang daripada guru kita. Guru kita daripada guru kita sampailah kepada sahabat. Yang mana sahabat itu melihat sendiri apa yang Nabi lakukan. Okey? Jadi tuan-puan yang pagi-pagi pun kita ada buat majlis zikir ya. Majlis berzikir dalam 7.30 pagi. Kita akan baca Yasin dan Wiridul Latif. Boleh sama-sama insya-Allah. Pagi 7.30 kita baca Yasin Wiridul Latif. Kalau pukul 10.30 kita insya-Allah baca fikah solat. Insya-Allah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-puan? Terima kasih semua atas perhatian. Terima kasih yang tak screen sampai 26,000 masya-Allah. Terima kasih semua yang share kepada rakan-rakan. Terima kasih semua yang bagi-gift. Semoga dimurahkan rezeki. Jadi semua insya-Allah dirahmati oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, dipermudahkan urusan, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tutup majlis kita insya-Allah dengan tasbih, kifarah dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata mal iman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutir unsa wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqrab bi ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'ala al-ali kirami syurafa wa 'ala sahbil masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-puan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita izin untuk endkan live insya-Allah. Okey.